Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Federal Chancellor Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan komitmen kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia meningkatkan kerjasama serta memberikan sumbangan signifikan ke arah meningkatkan perpaduan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Friedrich Merz berikutan dengan pelantikannya sebagai Federal Chancellor Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Ajil Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda menegaskan komitmen kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk meningkatkan kerjasama serta memberikan sumbangan yang bermakna dan signifikan bagi membuka jalan ke arah meningkatkan perpaduan dalam usaha kolektif untuk menjadi lebih berdaya tahan dan siaga mendepani kejutan masa depan. Duli Yang Teramat Mulia bersabda pada majlis pembukaan rasmi persidangan Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan Amri ke-17 dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan. Majlis berlangsung di The Empire Brunei, Jerudong pagi tadi. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Amri ke-17. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Pengerusi Amri ke-17 dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan sektor penerangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan literasi di seluruh ASEAN. As member states accelerate digital and transformation, Amri and Somri are taking concrete steps to enhance the information and the media literacy skills of ASEAN citizens, enabling them to navigate the digital information age with confidence. Visi Komuniti ASEAN 2045 yang akan diluluskan semasa sidang kemuncak ASEAN ke-46, Sabda Duli Yang Teramat Mulia akan menjadi peta jalan dalam 20 tahun mendatang. Ke arah menjayakannya, ia perlu ditransformasikan daripada rangka kerja dasar menjadi aspirasi bersama. In this regard, Amri plays a vital role since its establishment in 1989. Amri has consistently supported ASEAN's vision, not only by contributing to regional peace and stability, but also by advancing ASEAN's integration efforts.
I would like to take this opportunity to commend the ASEAN information sector for its contributions to improving literacy across the region. As we move further into the digital age, with some of our nations even leading the charge in innovation, a high literacy rate is essential. It empowers our people to navigate and harness the digital space effectively. Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan harapan untuk melihat AMRI bekerjasama dengan sektor lain untuk menangani kemajuan teknologi yang pantas berubah secara proaktif. Indeed, this cross-sectoral approach is essential in ensuring that our region not only keeps pace with digital transformation, but also safeguards the integrity, inclusivity, and security of our shared digital future. I firmly believe that all those efforts only serve to the betterment in how we strategize and adapt to upcoming trends and challenges. In this regard, I would also like to reaffirm the commitment of His Majesty's government to enhancing cooperation and making meaningful and significant contributions to pave the way for enhanced unity in our collective resolve to be more resilient and prepare now for future shocks. Tuan Yang Terutama San Lin, Timbalan Setiausaha Agong ASEAN bagi Komuniti Sosio Budaya ASEAN selaku Wakil Setiausaha Agong ASEAN dalam ucapan antaranya menyentuh perubahan pesat sektor maklumat dan media. Sepanjang kepengerusian negara Brunei Darussalam, persidangan AMRI ke-17 dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan menekankan tema Maju, Media Memajukan Persefahaman Bersama. Menghadiri majlis, menteri-menteri yang bertanggungjawab ke atas penerangan daripada negara-negara anggota ASEAN, Republik Demokratik Timur Leste, Republik Rakyat Cina dan Jepun. Persidangan AMRI bersidang setiap 2 tahun. Sebagai pengerusi persidangan AMRI, negara Brunei Darussalam sangat berharap sumbangan dan pandangan yang bernas akan diteruskan. Negara Brunei Darussalam juga menghargai sumbangan yang dicapai semasa mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN SOM yang akan diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-47. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua berucap demikian semasa mempengerusikan persidangan AMRI ke-17 dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan. Mesyuarat berlangsung pagi tadi di The Empire Brunei, Cerudong. From your leadership to be here in the government for the 17th conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information. Yang berhormat Bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga berharap inisiatif yang disasarkan akan tercapai dan menjadi salah satu pencapaian penting untuk terus meningkatkan lagi sektor penerangan dan media ASEAN. Tema persidangan Maju, Media Memajukan Persefahaman Bersama juga selaras dengan objektif strategik AMRI dalam menyokong inisiatif sektor maklumat. AMRI will continue to advance regional information development in alignment with the Asian Communication Master Plan through 2018.
Negara Brunei Darussalam memperakui ASEAN Plus 3 sebagai platform yang diperlukan bagi peluang keterlibatan dalam dialog yang bermakna bagi mengenal pasti keutamaan dan meneroka peluang baharu kerjasama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua berucap demikian semasa mempengerusikan sesi plenary AMRI Plus 3 petang tadi. Media advancing brand understanding, transforming media's role in advancing cooperation and mutual understanding in ASEAN. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof seterusnya berkata, negara Brunei Darussalam mencadangkan kajian serantau yang komprehensif mengenai trend dalam kalangan belia ASEAN dan kesan perubahan terhadap media dan lanskap maklumat. Yang berhormat Pihin juga menekankan kepentingan meningkatkan kesedaran sosial dalam kalangan belia di rantau ini. Hasil kajian tersebut akan membolehkan AMRI Plus 3 mengenal pasti plan strategik untuk pembangunan infrastruktur dan kapasiti manusia, meningkatkan kualiti dan keberkesanan media dan penyiaran di rantau ini. Pameran Seni Kreatif DBP Laguna Seni 2025 memberi peluang kepada masyarakat menghayati evolusi seni lukis dan seni grafik negara. Ikuti bahan beritanya seketika nanti bersama dengan bahan berita lainnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diadakan sempena sambutan Hari Bomba dan Penyelamat ke-65. Antara yang hadir, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian seni lukis dan reka bentuk mengukayahkan pameran seni kreatif DBP Laguna Seni 2025. Perasmian pameran berlangsung petang tadi di Galeri Seni Hub Tenaga Brunei Darmaga Diraja di Ibu Negara. Ini sukacita merasmikan pameran seni kreatif DBP Laguna Seni 2025. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran ini memaparkan 89 lukisan, 94 hasil seni grafik, 64 buah ilustrasi yang disertai oleh 37 orang pelukis DBP, termasuk mantan pelukis yang pernah berkhidmat di DBP. Dibuka bagi kunjungan ramai sehingga 27 Mei, pameran memberi peluang kepada masyarakat untuk menghargai dan menghayati evolusi seni lukis dan seni grafik negara. Mesyuarat Kumpulan Kerja Pengangkutan Maritim ASEAN MTWG ke-48 berfungsi sebagai badan penyelaras dan pelaksana utama di bawah Mesyuarat Pegawai Pengangkutan Kanan ASEAN STOM memacu kemajuan inisiatif yang diterajui ASEAN dalam sektor pengangkutan maritim. Awang Haji Muhammad Salihin Haji Aspar, Timbalan Setia Usaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam ucapannya menekankan MTWG ke-48 berfungsi sebagai platform strategik negara anggota ASEAN dan rakan dialog
untuk melakarkan hala tuju masa depan agenda maritim ASEAN, memajukan kesaling hubungan dan pendigitalan serantau, meningkatkan daya saing global serta daya tahan iklim sektor pengangkutan maritim. Mesyuarat 2 hari membincangkan kemajuan ASEAN di bawah Pelan Strategik Pengangkutan Kuala Lumpur 2016-2025 memberi tumpuan kepada tindakan strategik utama seperti memajukan pasaran perkapalan tunggal ASEAN, meningkatkan kerjasama antara 47 pelabuhan yang ditetapkan serta mengukuhkan kesaling hubungan maritim. Sejak 5 Mei lalu, negara Brunei Darussalam mengalami cuaca panas melampau di beberapa kawasan negara pada waktu siang. Suhu maksimum harian yang direkodkan di beberapa stesen pencerapan mencapai 35 darjah Celsius atau lebih selama 3 hari berturut-turut kebelakangan ini. Pada Selasa, 6 Mei, terdapat 3 kawasan merekodkan keadaan cuaca panas melampau iaitu Labi, Lakiun dan Anggrek Desa. Manakala terdapat 5 kawasan lain merekodkan suhu cuaca panas luar biasa iaitu Bandar Seri Begawan, Lumapas, Sinaut, Benutan dan Bangar. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramalkan berterusan panas dan kering dengan pengurangan jumlah dan aktiviti hujan bagi beberapa hari akan datang. Suhu maksimum harian dijangkakan boleh mencecah antara 33 darjah Celsius hingga 37 darjah Celsius. Justru, orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan keadaan cuaca panas dan kering. Ikuti maklumat cuaca rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam melalui aplikasi Bimbit Brunei WX dan media sosial BDMB. 20 peserta menamatkan program Tarbiyah Ibadah Haji Kendalian Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan Mu'alaf Tarbiyah Mu'alaf. Petang tadi diadakan majlis penutupan dan doa selamat bagi bakal jemaah haji Mu'alaf. Majlis berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Pulai. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program selama 2 hari itu bertujuan memberikan pendedahan kepada bakal jemaah mengenai situasi sebenar di Tanah Suci, membimbing peserta secara teori dan praktikal mengenai ibadah haji dan umrah serta meningkatkan kefahaman dan penghayatan fardu ain agar ibadah dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Ke arah meningkatkan ilmu pengetahuan di samping membantu para peserta dalam memperkasa dan memperelok bacaan Al-Quran, Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam menganjurkan kursus asas ilmu tajwid Al-Quran. Kursus buat julung kalinya itu diadakan di masjid berkenaan. 150 peserta lelaki dan perempuan dari daerah Brunei dan Muara serta daerah Tutong mengikuti kursus yang dijalankan selama 4 bulan bermula bulan Mei hingga bulan Ogos 2025. Dengan inisiatif kursus tersebut, ia diharap dapat melahirkan insan yang cemerlang duniawi dan ukrawi. Pada bulan Februari sehingga Mac 2025, 13 syarikat tempatan diarahkan untuk membayar denda di Mahkamah Magistrate kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan. Bahagian hasil Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengingatkan syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Penggal 39 adalah dikehendaki untuk menghadapkan penyata cukai pendapatan masing-masing selewat-lewatnya pada 30 Jun bagi tahun taksiran yang berkenaan seperti yang dikehendaki di bawah Seksyen 52-1 dari Akta Cukai Pendapatan Penggal 35. Jika sabit bersalah, syarikat terbabit juga dikehendaki untuk menghadapkan penyata cukai pendapatan dan membayar cukai pendapatan yang tertunggak serta penalti yang dikenakan iaitu maksimum 17% daripada jumlah cukai yang tertunggak jika ada.
Kementerian Kesihatan memaklumkan bekalan darah di pusat penerimaan darah dan tabung-tabung darah di seluruh negara adalah di tahap yang rendah. Penderma terdiri daripada semua kumpulan darah adalah diperlukan dengan segera bagi menampung pemindahan darah di kesemua hospital di negara ini. Pusat Penerimaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah seperti yang tertera. Orang ramai dialu-alukan menyertai kempen tersebut bagi membantu meningkatkan bekalan stok darah di negara ini. Orang ramai juga dialu-alukan untuk mengunjungi terus Pusat Penerimaan Darah di Hospital Raja Isteri Pangeran Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja bermula 8 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 4 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. Pendaftaran peperiksaan Brunei Cambridge GCEO, ASA dan IGCSE bagi bulan Oktober-November 2025 dibukakan bermula pada 8 Mei hingga 19 Jun 2025. Borang pendaftaran boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan di Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat atau memuat turun borang, senarai mata pelajaran yang ditawarkan dan surat pemberitahuan dari laman sesawang Kementerian Pendidikan. Borang yang telah lengkap beserta pembayaran hendaklah dikembalikan tidak lewat daripada hari Sabtu 21 Jun 2025. Seorang lelaki dikenakan denda RM300 atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu membuang sampah pecahan batu konkrit dan kayu di kawasan Jalan Bukit Pendayan, Kampung Mangkubau. Jabatan Alam Sekitar Taman Rekreasi Jasri memaklumkan Abdul Kudus diberi tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda. Kasuka FC dan DPMMFC terpaksa akur setelah terikatan penjoringan dalam perlawanan pertama pusingan separuh akhir Piala FA Brunei. Perlawanan berlangsung semalam di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Perlawanan menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan namun ia tidak membuahkan sebarang hasil sehingga whistle penama ditiup. Perlawanan kedua antara kedua-dua pasukan dijadual berlangsung pada 11 Mei ini. Sementara itu, malam ini satu lagi perlawanan pertama pusingan separuh akhir Piala FA Brunei dijadual berlangsung antara Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Indra SC. Perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam di tempat yang sama.